Okay, Salaman, hai guys. So hari ini kita akan membincangkan mengenai steps in gene cloning, di mana steps in gene cloning ini terbahagi kepada 6. Okey, 6 yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okey, step yang pertama dalam gene cloning ini adalah I, iaitu isolation of gene. Di mana dalam isolation of gene ini, apa yang kita akan lakukan adalah kita akan isolate plasmid daripada bakteria dan DNA daripada source yang punya kita punya gene of interest. Okey, ingat lagi kita akan ambil daripada source daripada animal, plant ataupun organism yang kita perlukan. Di mana kalau dalam bakteria ini, kalau plasmid daripada bakteria selalunya kita ambil pada E. coli, seperti yang kita bincangkan dalam video-video sebelum ini. Okey, itu untuk isolation of gene. Yang kedua adalah cleave or cut. So di mana apa yang berlaku adalah kita ambil gene of interest tadi dan kita ambil plasmid tadi dan kita potong menggunakan recession enzyme yang sama. Okey, kita cut both DNA samples with the same recession enzyme. So di mana apa yang akan berlaku adalah kita boleh lekatkan mereka dua-dua sekali sebab diorang dah dipotong menggunakan same recession enzyme. So apa yang berlaku adalah recession enzyme ini akan memotong ataupun make a single cut within the LAGZ gene and many cut in DNA sources. Okay, apa maksud ayat ini adalah dia akan potong pada LAGZ gene. Okay, LAGZ ini seperti kita tahu dia encode ataupun dia akan adalah gene yang membawa enzim beta-galactosidase, di mana enzim ini penting untuk kita pecahkan molekul of lactose into glucose and galactose. So ini penting untuk blue white screening yang kita akan bincangkan pada hujung step ini. Okay, so apa yang kita buat adalah kita cut gene of interest dan kita akan cut kita punya target DNA menggunakan same recession enzyme. So kalau dia potong dekat GAA-TTC iaitu EQR1, dia akan potong dekat GAA-TTC. So di mana kamu kena ingat dekat plasmid kita tu dia agak sedikit besar, so dia akan potong dekat mana-mana tempat yang ada GAA-TTC. Okey, so seterusnya apa yang berlaku adalah step yang ketiga adalah I, insertion. So apa maksud insertion? Kita nak masukkan dia ke dalam kita punya gene of interest tu, nak masukkan ke dalam plasmid. So apa yang kita buat adalah kita akan mix dekat plasmid DNA fragment. Kita campurkan dia. So bila campur, apa yang berlaku adalah some of the plasmid tu akan bergabung. Itu kita bagi sebagai base pairing dan kita akan tambah DNA ligase. Ingat lagi DNA ligase salah satu modification enzyme yang kita gunakan untuk seal them together. So untuk sambungkan dia together, di mana ada plasmid yang ambil DNA fragment ataupun gene of interest dan ada plasmid yang tak ambil kita punya DNA fragment. Siapa yang ambil, kita panggil dia sebagai recombinant plasmid. Ingat lagi perkataan recombinant. Recombinant itu bermaksud kita ada pencampuran. Dan ada juga yang kita panggil sebagai non-recombinant. Ini yang tak ambil, dia just tutup je balik dan kita akan lekat menggunakan DNA ligase. So sekarang ni kita ada dua jenis plasmid, iaitu recombinant plasmid dan non-recombinant plasmid. So apa kepentingan DNA ligase kat sini? Dia akan sambungkan mana bond yang kita potong tadi kat GAA-TTC. Contoh dia EQR1 tu lah. Okay, alright. Seterusnya kita nak pergi kepada step seterusnya, iaitu T, iaitu transformation. Di mana apa yang akan berlaku adalah kita akan introduce plasmid itu, recombinant ke non-recombinant ke, kepada bacteria sel. Okay, di mana bakteria itu akan transform. Okay, because some of the bacteria tu dia akan ambil recombinant plasmid dan some of the bacteria tu akan ambil non-recombinant plasmid yang kita bagi sebagai transformation. So dia akan transform diri dia dengan menggunakan apa plasmid yang dia dapat dan dia akan amplify. So apa maksud amplification kat sini? Dia akan diperbanyakkan. Sebab bakteria ni kamu kena ingat, dia grow by binary division, dia akan bertambah dan bertambah. Di mana macam mana kita nak amplifykan bakteria ini? Dia duduk dalam koloni dan di mana bakteria ini akan kita platekan di atas petri dish. Di mana petri dish ini ada agar medium yang kita supplementkan dengan ampicillin, iaitu sejenis antibiotik, dan X-gel adalah sejenis molekul yang resembling lactose. Dan kita akan incubate until the colonies are grow. Maksudnya bakteria ini akan diperbanyakkan, akan amplify. Jadi lagi banyak dan banyak. Okey, itu dua step, iaitu T dengan E. Dan last sekali adalah screening. So bila sebut screening,
So screening ni adalah kita menapis, kita nak tentukan sama ada bakteria itu dah dapat kita punya rekombinan DNA ataupun tidak. Okey, di mana screening ini terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama sekali adalah antibiotic screening, di mana kita akan pastikan bakteria yang menerima kita punya plasmid saja ataupun rekombinan DNA yang mempunyai kita punya ampicillin resistant akan survive di atas petri dish. Okey, kamu kena ingat, okey, saya tahu, saya dah terangkan tadi kita ada recombinant plasmid dan non-recombinant plasmid, tetapi juga kita ada wild type plasmid. Di mana wild type plasmid ni adalah bakteria yang tak ambil apa-apa. So, kita kena bunuh bakteria ini sebab bakteria ini tidak membawa apa-apa DNA gene of interest yang kita mahukan. Okey, so only a cells that took up a plasmid which has ampicillin resistant gene will reproduce and form a colony. So bakteria yang hidup di atas petri dish tu hanya bakteria yang menerima plasmid yang kita buat. Sebab plasmid yang kita buat tu dia ada ampicillin resistant. Ini adalah untuk antibiotic screening. Okey. So bakteria yang tidak ada kita punya plasmid ini dia akan mati sebab dia dibunuh oleh antibiotik. Kamu kena ingat antibiotik ni dia punya function adalah untuk bunuh bakteria. So bakteria yang ada antibiotic resistant dia akan survive, dan bakteria yang tidak ada antibiotic resistant dia tidak akan survive. Okey, so screening yang kedua adalah blue white screening. So blue white screening adalah salah satu proses di mana dia digunakan untuk kita bezakan mana bakteria yang menerima rekombinan DNA dan mana bakteria yang tidak menerima rekombinan DNA. Di mana nama komponen ini kita panggil sebagai X-gel, salah satu molekul yang resembling lactose. So molekul yang resembling lactose ni, apa yang berlaku adalah kalau bakteria itu dia berjaya dia recombinant plasmid, okey, apa yang akan berlaku adalah dia berwarna putih, dan kalau non-recombinant plasmid ini dia berwarna biru. Okey, jom kita bincangkan satu-satu kenapa dia kena biru dan color putih. Okey, the colonies with non-recombinant plasmid will be blue because they can hydrolyze X-gel. So apa yang berlaku adalah non-recombinant ini selalunya kawasan kita potong ataupun kawasan kita insert kita punya gene of interest itu dia akan berada di antara leg Z, di mana bila kita masukkan kita punya gene of interest, apa yang akan berlaku adalah kita punya leg Z akan being disrupted. Tetapi kalau dia tak dapat gene of interest, dia tutup balik, leg Z itu akan berfunction seperti biasa. So bakteria yang non-recombinant ini dia berwarna biru. Kenapa? Sebab dia berjaya untuk hydrolyze X-gel. Kenapa dia berjaya hydrolyze X-gel? Sebab leg Z dia intact. So bila leg Z intact, dia boleh buat beta-galactosidase, di mana apa yang akan berlaku adalah dia able untuk synthesize kita punya lactose ataupun X-gel tadi. So that's why dia berwarna biru. Tetapi untuk yang berwarna putih pula, apa yang berlaku adalah the colonies with recombinant plasmid, leg Z dia disrupted. Dia berada di tengah-tengah. So bila dia berada di tengah, leg Z dia akan pecah, gene of interest dia berada di tengah. So apa yang berlaku adalah dia tidak boleh menghasilkan beta-galactosidase. So what happen is the bacteria ataupun the colony cannot hydrolyze X-gel. So dia menjadi berwarna putih. So kalau anda sedikit confused, this ada satu table yang saya akan share dekat dalam video ini. Okay, so dia membezakan antara non-recombinant plasmid dan recombinant plasmid. So apa yang kita akan buat adalah kita ambil bakteria ataupun colonies yang berwarna biru ke berwarna putih. Yang berwarna putih untuk kita perbanyakkan because dia able untuk producing. Contohnya gene of interest yang membuat insulin, dia akan kita ambil yang color putih ni dan kita akan growkan dia di dalam kata logi ataupun di dalam bioreactor untuk memastikan dia boleh producing lagi banyak insulin yang ada. Okey, video hari ini sedikit panjang. Hopefully apa yang saya terangkan sedikit lebih kurang ini dapat bantu anda untuk memahami mengenai steps in gene cloning. Itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.